Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah, hari yang ke-19 kita dalam kelas terjemahan intensif Al-Bayan ini, dan kalau dalam bulan Ramadan ni ialah hari yang ke-15. Bermaksud separuh daripada bulan Ramadan ini dimanfaatkan untuk mempelajari terjemahan Al-Quran. Moga-moga mendapat keberkatan. Baru ada berapa peserta, insya-Allah akan masuk kemudian. Silakan teacher untuk mulakan kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jal wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini kan. Jadi kita boleh teruskan. Semalam kita dah buat Fatihah. Maknanya kita dah boleh terjemah. Hari ni saya mungkin panggil siapa yang volunteer lah. Kita volunteer lah dulu ya. Siapa nak buat terjemahan Fatihah ni tanpa tanda-tanda yang semalam contoh-conteng tu, annotations tak ada. Jadi siapa nak cuba. Maknanya buka kamera kalau nak cuba tu. Kemudian nanti saya guide dengan saya punya cursor ni. Ataupun saya punya penunjuk ni, warna. Sama ada cursor ataupun penunjuk ni. Boleh? Okay, siapa nak cuba? Sebab semalam kita dah buat, hari ni macam sekali lalu lah. Siapa yang macam mungkin ini pertama kali dia masuk kan. Macam belajar Nahu ni, cuba kita dapat kukuhkan ataupun kita dapat test lah. Ni bukanlah ujian sangat tapi hanya sebagai apa? Nak tengok kita boleh ke tidak. Macam itulah. Kalau kita nak berkongsi satu-satu ayat pun boleh juga. Mana seorang ambil satu ataupun dua. Okay, saya nak panggil ke? Atau ada yang nak volunteer? Macam mana? Kak Khatijah boleh? Siapa? Okay, Ustazah. Teacher. Boleh? InsyaAllah. Okay. Okay, tengok saya punya ni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, kita terjemahkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada kat sini. Nak tulis? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dekat sini, tak payah sebut perkataan tu tak ada. Dengan nama Allah. Dengan nama, tambah apa? Bagi. Okey. Yang tu yang saya nak dengar tu. Okey, dengan nama Allah. Bagi Allah. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Okey. Yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian kesyukuran itu adalah wajib bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Ahsanti. Continue Kak? Teruskan. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Betul, ahsanti. Teruskan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau kami mengabdikan diri dan hanya Engkau kami memohon pertolongan. Hmm. Ihdinas siratal mustaqim. Akan kami tunjukkan, Tunjukkanlah. Ni tunjukkanlah, amar. Allahu Akbar, minta maaf. Tunjukkanlah akan jalan Oleh yang engkau, dia ada pelaku dah ada siap-siap dalam ni. Oh, Jadi kalau ada fi'il amar je, tunjukkanlah oleh engkau. okey. Tunjukkanlah oleh Engkau akan jalan yang lurus, Akan siapa? akan kami Ya, akan kami jalan yang lurus. akan jalan yang lurus. Okey. Okey, lagi teruskan. Okey. Kita sila tambah. Sorry. Sorry. Kita kat sini kita tambah apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kat sini badal kita tambah. Iaitu Betul. Teruskan. iaitu jalan bagi orang-orang yang telah Engkau Telah engkau kat belakang. Ni engkau. Jadi telah memberikan betul. Teruskan. Telah nikmat oleh oleh Engkau ya. Alah atas mereka, ya. iaitu bukan daripada yang dimurkai. Ya. Alah Ala atas mereka dan tidak juga sekalian mereka yang sesat. tak ada mereka. Dia satu Sekalian tadi. yang sesat. Sekalian yang sesat. Betul. Okey, ahsanti. Alhamdulillah. Oh, tak pasang kamera Kak Jah. Alhamdulillah. Okey, yang siapa? Ada lagi yang lain? Nak cuba yang ni je. Satu kali saya kata tadi, satu ataupun dua peserta. Ya, mungkin this is the first time lah belajar tu. Kak Wan nak cuba? Kak Wan dah belajar. Kak Wan. Saya cuba, Ustazah. Okey, Puan Nur Anita. Baik, silakan. Okey, mula daripada ayat berapa ya? Auzubillah. Mula daripada awal ya. Ya. Okey. A'udzu, aku berlindung Ya. kepada Allah. Allah. Min daripada syaitan Ar-Rajim. yang direjam, yang terkutuk. Ya, okey. Teruskan ni. Tengok skrin ya. Okey. Dengan Terus ismi. nama mudhaf ilaih, bagi Allah Terus. yang maha pemurah, yang maha penyayang. Ya, ahsanti. Teruskan. Alhamdulillah, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, Rabbi, Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Okey, Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Ya. Ar-Rahman yang Ya. yang maha penyayang. Ya. Okey, mari kita. Yang menguasai yaumi, bagi hari, pada hari, yang sesuai padalah. Okey, pada hari akan bagi pembalasan. Betul. Okay. Teruskan. Iyyaka, hanya engkau. Terus. Na'budu, kami mengabdikan diri. Kami mengabdikan diri. Wa Dan iyyaka, hanya engkau, kami memohon pertolongan. Ya. Okay. Ni. Ihdi,
tunjukkanlah oleh engkau akan kami as-sirata akan Akan apa? Sirat? jalan Ya, yang lurus. betul. Teruskan. Sirata iaitu jalan orang-orang yang Tambah. Jamil. iaitu bagi Ya, jalan bagi orang-orang yang betul. telah memberikan nikmat. Okey. Telah memberikan nikmat oleh engkau Betul. atas mereka Ya. iaitu bukan bagi ke? Tak, daripada yang. Di sini daripada lah yang sesuai. Mudhafun ilaih. Bukan daripada yang dimurkai. Kan daripada yang dimurkai atas mereka dan bukan Bulah. Tidak. dan tidak sekalian orang-orang yang sesat. Kalau salah satulah sekalian ataupun orang-orang yang sesat. Jadi kita ambil semalam sekalian. Dan tidak Sekalian yang sesat. sekalian yang sesat. Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi cukup yang untuk Fatihah ni. Yang lain nanti bolehlah kita buat satu session kan kalau kita dah bersedia untuk disemak kita punya terjemahan tu. Baik, kita terus pergi kepada ayat ni. Kepada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Surah Al-Baqarah ni Bismillahirrahmanirrahim tu kita dah tahu dah kan. Jadi kita ni nak baca Quran. Jadi nak baca Quran, bila dia tulis kat sini maknanya aku mulai pembacaan Al-Quranku ini dengan bertawasul. Itu dari segi ni kat sini apa yang kita niatkan lah. Dengan nama, dengan bertawasul menerusi dengan kesemua nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi kita dah terjemahkan yang ni, kita terus pergi kepada ayat 1. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi kalau kita jumpa ni dipanggil huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim adalah huruf muqatta'ah. Bukan Alif Lam Mim je. Semua sekalilah yang kita jumpa Ha Mim, Yasin, Taha ni disebut sebagai huruf muqatta'ah. Jadi bila kita jumpa huruf muqatta'ah ni, kita jawab, kita akan kata ini, kita kata ni. Ini bila kita jumpa huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni maksud dia apa? Huruf potong-potong. Huruf muqatta'ah. Jadi huruf potong-potong ni dia sama ada dia satu huruf. Satu huruf alif, lam, mim. Satu macam itulah. Tu semua tu huruf potong-potong. Huruf muqatta'ah. Jadi bila kita setiap kali kita jumpa tu kita kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Maksudnya dan tidaklah ia mengetahui akan takwil baginya kecuali Allah. Jadi maksud dia, mafhumnya ialah dari siapa yang mengetahui maksudnya. Maksud huruf-huruf ini melainkan Allah. Jadi jangan cari-cari takwil berdasarkan ayat ni. Ini termasuk, huruf muqatta'ah ni termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Jangan pula kita cari-cari takwil. Ayat yang samar. Takwil tu makna lah kan? Cari maksud dia ke maksud yang tersirat. Macam itulah takwil dia tu. Maksudnya tafsiran dia sendiri. Kita buat andaian, tak boleh. Tak ada siapa yang mengetahui. Nabi SAW sendiri pun tak ada buat. Sahabat-sahabat semua tak ada. Katakan contoh ada juga fahaman yang macam tu dia nak decipher dalam perkataan bahasa Inggeris tu decipher. Dia macam tu.
Dia nak decipher ke alif ni. Jadi dia kata alif ni apalah Allah, lam ni bermaksud ini, mim ni bermaksud makrifah. Jadi dia pandai-pandai. Sedangkan tak ada contoh daripada Nabi SAW. Baik, jadi kita jumpa alif lam mim ataupun huruf muqatta'ah yang lain. Ada dekat dalam Quran ni ada 30 tempat dalam 29 surah. 30 maksudnya macam ayat dia lah. Dia termasuk dalam ayat mutasyabihat. Kalau kita perhatikan selepas je daripada setiap kali lepas huruf muqatta'ah ni mesti cerita dia pasal Quran. Kecuali 4. Pada 4 huruf muqatta'ah ni 4 je yang tak ada, lepas dia tu bukan Quran. Tapi kalau yang lain tu selepas huruf muqatta'ah ni tak percaya pergi cek sendirilah, maknanya boleh tengok. Setiap kali ada ni tengok lepas tu. Mesti cerita dia pasal Quran. Betapa hebat dan betapa agungnya Al-Quran ini. Sebab dia kalam Allah. Baik. Kita terus pergi kepada zalika. Zalika ni maksud dia apa? Okay, dia mubtada. Kita nampak dekat sini dia mubtada. Apa maksud zalika? Saya harap dah tengok-tengok jugalah dah buat. Jadi kita boleh terjemahkan sama-sama. Dalam pada tu kalau semua nak jawab pun boleh untuk kita nak ketahui maknanya boleh cubalah. Saya dah buat ni jadi saya nak tengok saya punya betul ke tidak. Kita kena macam tu. Quran ni kita belajar untuk membuat, bukan hanya nak tahu saja. Okey, baik kita cuba. Zalika terjemahan dia ialah itu. Okey, terjemahan dia itu. Al-kitabu dia adalah khabar. Jadi mubtada khabar. Ini jumlah ismiyah. Jadi kita terjemahkan. Di sini dia tambahkan iaitu ataupun adalah. Sebenarnya adalah pun boleh, tapi dekat sini dia kata iaitu. Al-kitab. Al-kitab apa? Kita boleh tulis Al-kitab ataupun kita boleh kata Al-Quran. Ini dah terus pergi kepada tafsir dia lah. Itu, iaitu Al-Quran. La ni kita belum pernah belajar. La, N-A-F-J ni. Ni la nafiyah lil jins. Maknanya penafian dari semuanya. Penafian. Tapi maksud dia sama juga. Kita kata, yang ni tiada. Kalau nafiyah lil jins ni tiada. Tiada raiba. Bila ada nafj ni, NFJ ni, dia akan menyebabkan isim yang selepas dia tu berbaris fathah. Bila ada ni, dia jadi baris fathah, dia nama dia isim la. Isim la kita kena tambah sebarang. Maknanya kalau ada lam alif, nafiyah lil jins ni, NAFJ ni, boleh nampak ke? Nampak kan? Ni maknanya kita akan tambah. Ada isim berbaris fathah selepas lam alif ni. Kita kena tambah sebarang. Raiba tu maksud dia apa? Keraguan. Jadi tiada sebarang keraguan. Kita kena tambahlah kat situ. Itu iaitu Al-Quran, tiada sebarang keraguan. Dalam. Di dalam, betul. Di dalam, di dalamnya. Yes. Hudan. Petunjuk. Bagi al-muttaqina. Yes, orang-orang yang kalau kita tak tahu perkataan tu, hari ni kita belajar, kita tahu. Orang-orang yang bertakwa, muttaqin, al-muttaqina. Okey. Jadi dekat sini bila ada isim jamak muzakkar salim macam ni, kemudian selepas daripada tu ada isim mausul allazina. Ada isim allazina, biasanya dia akan menerangkan apa yang dikatakan al-muttaqin tu. Jadi dia akan ada allazina. Jadi dekat situ fungsi dia pun dah berubah. Dia dah jadi apa ni? Badal. Kalau badal kita buat apa? Iaitu tambah. Yes, kita tambah iaitu. Jadi Teacher, siapa dia al-muttaqin? Iaitu
Orang-orang Orang-orang yang Yes, orang-orang yang. Ya, ada siapa nak tanya tadi? Sorry. yang khabar tu Alkitabu. Mm-mm. Dia maknanya setiap kali kita jumpa khabar tu kita tambah iaitu Adalah. Dia biasa adalah. adalah. Tapi dalam hal ni, kita tak iaitu. Itu, kalau iaitu dia ada yang lain. Nanti kita belum belajar lagi yang tu lah. Ni kita letak je dulu macam ni. Ya? Okey. Tapi biasanya kalau khabar ni adalah. Kalau badal tu memang kita tambah iaitu Ya itulah. Tengok juga, tengok dia badal kepada apa. Tapi dalam hal ni kalau biasanya ada macam jamak muzakkar salim macam ni, kemudian ada allazina. Kita tengok fungsi dia tu. Maknanya yang ni kita tambah iaitu. Jadi dia akan menjawab kepada ataupun dia menerangkan lagi tentang ni. Siapa dia orang mutakin? Iaitu orang-orang yang macam tu. Dia akan ganti dia punya, jadi dia punya fungsi dia pun sama macam ni. Kalau dia ganti, dia mesti kat sini majrur kan, maknanya dia mengganti ni al-muttaqin tu siapa, iaitu orang-orangnya. Tak apalah, don't worry about that. Buat masa ni kita faham kalau allazina ni terjemahan dia yang betul ialah orang-orang yang. Okey, ni kita tambah sebab dia katakan ini adalah badal, jadi tambah iaitu orang-orang yang yu'minuna. beriman. Okey, kita kena nampak ni fi'il mudhari' lepas tu ada R. Jadi siapa? Orang-orang yang mereka. pelaku dia siapa? Mereka. Yes. Mereka beriman. Tu kita kena tambah tu. Itu menunjukkan ini kita faham ini fi'il mudhari' dan pelaku dia adalah mereka. Macam mana kita tahu mereka? Satu ada waw tu. Tapi dekat sini pun ada indicator. Kod tu. B Pada. sesuai kalau beriman kepada. Beriman ni bukan dengan, beriman kepada. Dia lebih tinggi. Kepada al-ghaib. Yang Yang ghaib. Yang ghaib wa okey, saya tak tulis lah. Tak payah dah tulis dah kan. Wa yuqimuna. mereka mendirikan Ya, mereka mendirikan as-salata. Salat. sembahyang. As-salata, lepas tu dia ni MFB, maf'ulun bih. Ada isim berbaris fathah selepas fi'il. Jadi kita tambah, Bagi. kalau berbaris fathah tambah Akan. akan apa? Akan Ya. solat. Ya. Akan solat. Wa Dan. min Daripada. daripada ma yang majrur isim. Jadi kalau dia bukan warna hijau, dia warna merah. Dia warna hitam. Astaghfirullahalazim. Jadi dia terjemahan dia dan daripada Apa yang. Yes. Razaqna FDK. FD, kalau kita nampak FD je terus kita tambah perkataan telah merezekikan oleh siapa? Oleh siapa? K. Mereka Oleh kami. Oleh kami. Home? Mereka. Betul mereka, tapi dia dalam ni dia isim, maka dia adalah maf'ulun bih, iaitu objek. Kalau objek kita tambah akan. Yes, akan mereka. Yunfiquna. Yufiku fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Mereka membelanjakan. Ahsanti. Yes, mereka membelanjakan. Okay, kita ulang sekali lagi ayat tu. Perhatikan yang mana kita dah prepare semalam. Jadi betul tak jawapan tu? Iaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang ghaib dan mereka mendirikan akan salat dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami. Telah merezekikan oleh kami akan mereka membelanjakan. Boleh faham? Sebanyak kali kita sebutkan nanti kita nampak. Kita terus faham yang orang-orang yang mutakin tu apa dia punya kerja?
Dia mesti kerja, ada kerja dia. Kerja dia apa? Satu, beriman kepada yang ghaib. Kita akan nampak ni perbuatan-perbuatan tu daripada yang merah ni je. Ini yang satu. Lepas tu ni dua. Dia mesti ni tiga. Yang sama je. Mereka berbelanjakan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Nampak kan? Dan boleh nampak lah maksudnya. Kalau siapa yang tak jelas macam mana dapat tu, sila bertanya. Boleh je nak tanya. Okey, siapa nak cuba ayat 4 ni? Kita move on je macam tu. Maksud saya, siapa bolehlah cuba. Terus dia terjemahkan. Kalau tak tahu, nanti saya supply. Saya cuba, teacher. Siapa tu? Kak Su. Kak Su. Okey, Kak Su, silakan. Wa dan Ya. allazina, orang-orang yang yu'minuna, mudhari' kan. Mereka Jadi- beriman Betul? bima dengan Kepada? kepada ma, apa yang Ni apa? ni Ya, fi'il betul. mudhari'. Fi'il mudhari'. Mudhari' ke? Di? Sorry, madi. Madi. Kalau madi kita letak Telah. 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 Okey, sekarang dia ada M. Majhul. Maknanya Majhul. telah UI. Telah diturun. Yes, telah diturunkan siapa? Unzila, ia. Yes, telah diturunkan ia, betul. Ila ke atas. Ila bukan ala. Ila. Kepada. Hamzah. Kasrah. Kepada engkau. Wa Dan ma. apa yang Ya, teruskan. Dia dah Zila jumpa tadi. telah diturunkan ia Betul. Min. daripada Teruskan. qablika. Qabli. Ni qablika maju. Qabliyah. Ni Qabliyah isim warna sebelum. hitam. Daripada sebelum. Ka tu mereka engkau. Sebelum kita tambah apa? Sebab dia ni mudhafun ilaih. Sebelum mudhafun ilaih akan. Tak boleh. Akan tu kalau dia Sebelum. lepas fi'il. Kalau tiga tu kan. Min bagilah fili. Sebelum bagi engkau atau sebelum daripada engkau. Okey, dua boleh. Dan kepada Ya, al-akhirati. al-akhirati, akhirat. Hari akhirat, yes. Akhirat. Hari akhirat ni sebaiknya kita terus tulis macam itulah. Kepada hari akhirat. Huruf besar. Okey, hum. Okey. Hum mereka. Yuqinuna. Yu'minu fi'il mudhari' mereka meyakini. Mereka yakin. Kepada hari akhirat mereka yakin. Baik, saya ulang sekali lagi. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan ia kepada engkau. Dan apa yang telah diturunkan ia daripada sebelum daripada engkau. Dan kepada hari akhirat mereka meyakini. Okey, dapat ya? Okey, siapa nak cuba ayat 5 pula? Ni macam ni lah kita cuba terjemahkan apa yang kita dah buat semalam. Okey, kalau ada yang salah, macam nak tanya, okey teacher, kenapa saya jawapan ni, saya buat macam ni salah, apa yang salah dia, kita sama-sama lah, kita belajar lah. Macam tu. Ada? Semua dapat betul? Saya cuba Ustazah. Kak Farida. Ayat 5. Kak Farida cuba ya. Kepada ayat 5 ya. Okey, teruskan. Tak nak buka kamera? Tak apa nanti. Ulaika mereka itu. Ya. Ala atas. Di atas. Hudan petunjuk. Betul. Min. Daripada. Ya. Rabbihim.
Tuhan mereka. Tambah sebab dia Ah. mudhafun ilaih, kita tambah apa? Tuhan bagi mereka. Betul. Wa ulaika Wa dan ulaika sama? mereka itu. Ya. Mereka Ya, al-muflihuna. Khabar orang-orang tambah. Kalau khabar tambah? adalah Betul. orang-orang yang beroleh kejayaan. Ahsanti. Kita dah buat ni? Belum. Dah tahu dah tu. Alhamdulillah. Baik, saya ulang sekali lagi. Mereka itu di atas petunjuk daripada Tuhan bagi mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi kejayaan tu dianugerahkan apabila orang yang bertakwa itu dia jadi bertakwa bila dia dah buat semua ni. Apa yang mereka buat? Kalau kita perhatikan semua dalam bentuk fi'il mudhari' itu kan. Semua fi'il. Mesti dia kerja. Dia mesti buat kerja. Apa dia kerja dia? Satu, bertakwa, beriman kepada yang gaib. Yang gaib tu termasuklah pencipta, kita tak nampak. Yang Quran ni menceritakan benda-benda yang gaib, benda-benda yang tak ada. Yang jauh daripada kita, yang dah berlalu dan yang akan datang. Tu semua gaib. Kemudian dia mendirikan solat. Ini menjaga hubungan dengan Allah. Solat tak pernah, mesti sebab solat tu dia tahu kan, mesti kena buat. Kalau dia percaya kepada jin semua, dia tahu ada, dia tahu Allah ada, tapi dia tak solat, dia tak sempurna. Dia mesti ciri-ciri tu terserlahlah. Satu, beriman, mendirikan solat, kemudian mereka membelanjakan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Mereka membelanjakan apa saja yang kami telah rezekikan kepada mereka. Dia daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka membelanjakan. Kemudian mereka juga beriman kepada kitab yang terdahulu, kepada yang diturunkan kepada engkau, kepada Quran, beriman kepada apa yang dalam Quran ni, dan beriman juga kepada apa yang diturunkan sebelum engkau. Maknanya ni pun kena dua, kitab sekarang dan kitab terdahulu, dan juga mereka meyakini adanya akhirat. Mereka yakin kepada hari akhirat. Okey, jadi kat situlah anda nampak dah. Jadi siapa ni? Orang yang bertakwa ni, orang itulah yang mendapat kejayaan. Allah kata inilah orang-orang yang beroleh kejayaan, mendapat pengiktirafan daripada Allah. Jadi kalau dah selesai hak ni, ada soalan? Tak ada? Ustazah, Ya. nak tanya. Maknanya kalau macam guna Quran ni, kita boleh terus nampak lah merah je fi'il mat. Yes. Fi'il. Atau betul. Fi'il pun kita nampak lah. Okay, kita boleh tahulah, kita boleh cubalah terjemah sebab kita dah belajar nahu dia tu. Jadi berdasarkan warna dan juga kod di bawah ni, kita boleh tahu nak terjemah tu macam mana. Terjemahan. Jadi bila kita tahu siapakah bercakap dalam hal ni, mereka tu siapa dimaksudkan, terjemahan kita tu lebih tepat lah. Dia tak adalah merapu, insya-Allah ta'ala. Okay. Jadi kita permulaan lah, kita faham macam mana kita nak, bolehlah kita tadabbur Quran tu untuk kita sendiri. Sebab ada juga orang yang dia ambilkan terjemahan ni, lepas tu dia macam lapisan dia tu dah jadi cair lah, dia tak pergi kepada yang sumber tu. Tak faham yang sumber, jadi terjemahan, tafsiran pada terjemahan. Tu bahaya kat situ. Kalau ambil je sini. Dan mereka ni kadang-kadang ada orang, siapa-siapalah tu. Dia tak pergi kepada bahasa Arab tu, dia tak nampak. Yang ini siapa? Bukan kata dia ni salah tau. Saya tak kata ni salah, tapi yang maksud saya tu kita sentiasalah kita pelajari bahasa sumber tu juga. Baik, kita terus pergi kepada, jadi kat sini ayat 1 sampai 5 ni cerita pasal orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Orang yang beriman. Kemudian kita pergi pada ayat 6. Kalau kita dah selesai tu, kita pergi pada ayat 6. Okey, ayat 6 ni, ni cerita pula tentang 6 dan 7. Saya clearkan page ni.
Kita cuba ya. Okey, siapa nak cuba ayat 6? Mana tak tahu, it's okay. I'm here, this is why we do this. Sampai kita dapat sama-sama. Cuba nak terjemah. Boleh. Anybody? Any takers? Siapa? Saya Kak Noh. Okey, Kak Noh, silakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik Kak Noh. Inna, Nah, sesungguhnya okey, alladzina, orang-orang yang ya, kafaru. kafir, ingkar, Tengok kat sini. Kalau FDR. Jadi kita boleh terjemahkan terus kita nampak FD. Maka kita kena tambah apa? Fi'il madhi kan? Jadi kita kena kata oleh apa? kalau fi'il Telah. madhi je apa dia? Okey, Telah sebab dia ingkar. menunjukkan masa. Telah Kan. ingkar siapa? Oleh ia. R. Mereka. Okey, oleh mereka. Kalau situ satu, at the same time kita ada tanda ni. Wow ni, yang menunjukkan mereka. Ni kod ni datang selepas kita belajar nahu sebenarnya. Tapi kalau kita tak ada kod ni, macam mana kita boleh nampak juga? Mereka, macam mana tahu mereka? Sebab ada wow. Jadi telah ingkar oleh mereka. Okey, teruskan. Waun tu isim kan? Waun Isim. sama Jadi, dia khabar. Khabar, ada kita kata adalah sama saja. kan? Sama saja. Adalah sama saja. Ala, Atas okey, atas him, mereka. isim, ni harfu istifham. Kita dah belajar dalam harf. Adakah? Adakah, betul. Anzarta, FDE. Jadi fi'il madhi. Terjemahkan. Okay, good. Telah mengancam Oleh mereka. oleh Engkau. oleh engkau. Telah mengancam oleh engkau. Kemudian ada home, ada MFB selepas dia tu. Kita tambah Akan. Mereka. akan. Betul. Akan mereka. Dia dalam Quran tu dia dapatkan. Tapi kita pisahkan dengan melalui warna. Dalam satu kalimah yang kita rasa satu kalimah sebab ada dekat-dekat kan. Hijau, merah, hitam. Tapi sebenarnya ini harf istifham. Jadi kita dah penggal menggunakan warna. Jadi daripada situ kita dapatlah tahu. Ini yang hijau ni, ini. Ni merah ni, ini. Yang MFB pula yang hitam. Dhamir yang bersambung dengan fi'il tu. Tapi dia bukan, dia objek. Kedudukan dia dalam hal ni sebagai objek ataupun maf'ulun bih. Jadi kita kena tambah akan. Telah mengancam oleh engkau akan mereka. Tak tahulah. Tak ingat. Okey, tak apa. Atau. 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 Lam. Tidak. Atau betul. Tidak. Atau tidak. Tunzir. Kita tengok kat bawah ni. Bukan mereka. Tak boleh mereka. FR dulu. FR, Z. Lepas tu E. Kalau kita nampak E ni, kita buat, kalau kita tahu dia FR, fi'il mudhari', kita terus letak E kat depan. E apa? Engkau. Engkau mengancam. Engkau mengancam. Home? Akan mereka. Yes, akan mereka. Dia tambah akan. Sebab dia maf'ulun bih. Engkau mengancam akan mereka. La. Tidak. Yu'minuna. Mereka beriman. Ya, mereka beriman. Okey, sekali lagi saya bacakan semua. Saya terjemahkan sekali lagi. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka adalah sama sahaja ke atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak engkau mengancam akan mereka? Tidak, mereka beriman.
Jadi sebenarnya bila ada macam ni, kemudian diikuti pula ada dari segi ni terjemahan nanti kita akan belajar kemudian lah. Dia kenapa ada gabungan ni dengan gabungan ni, ada lam ataupun ada am ni. Dia sebenarnya yang sesuai lagi kita akan terjemahkan. Nanti mafhum dia akan jadi sama ada. Macam itulah. Jadilah gabungan tu. Tapi buat masa ni kalau kita terjemah pun maksud dia sampai kan? Maksud dia sama kan? Betul tak? Sesungguhnya orang-orang Anzara tu Anzarta. Anzara tu ada perkataan Nazara kan. Daripada perkataan. Tapi kalau Betul. ikut terjemahan biasa dia peringatan bukan ancam. Mengancam tu boleh juga. Macam nazir tu memberi peringatan. Sebab ada perkataan lain yang kita gunakan untuk menyebut tentang peringatan. Zakara. Anzir. Macam nazir sekolah tu. Dia datang dengan memberi peringatan dan juga ancaman. Dalam Quran tu begitu kan? Kau ancam mereka dengan, maksudnya ancam tu, mengancam ni boleh jugalah dalam maksud yang negatif pun ada, positif dalam hal ni pasal Quran ni. Sebab Allah cerita tentang orang engkar. Orang engkar ni dia mesti dia ancam juga. Dia ancam pun dia tak peduli. Macam itulah dia dah engkar. Dia dah siap-siap engkar. Ini cerita tentang 6 dengan 7 ni orang yang apa dia? Allah kata, apa kita buat apa pun dia bukan orang yang nak dengar. Dia memang orang yang engkar. Jadi Allah kata ayat seterusnya, khatamallahu ala qulubihim. Nazir, anzar. Betul lah tu anzara tu. Tapi dia anzar mengancam. Sebenarnya memang ada maksud mengancam lah. Kalau beri peringatan tu ada lain perkataan banyak. Ada perkataan mau'izah kan. Pun ada juga. Tu peringatan. Adalah connotation di situ yang menyebabkan kita terjemahkan ancam. Okey, khatamallahu ala qulubihim. Siapa nak buat tadi? Ada siapa nak buat? Silakan. Saya Shahnaz nak tanya yang FRZ tu, itu apa ya? Fi'il mudhari'? Majzum. Oh, Majzum. Sebab ada harfu jazam. Ingat tak kita belajar tu? Okey. Bahasa Melayu kita punya kod ni, kod kita bergerak daripada kiri ke kanan. Jadi kalau macam ni am huruf ataf. Lam huruf jazam. Yang bahasa Arab kanan ke kiri. Bila ada huruf jazam, dia akan menyebabkan fi'il tu menjadi majzum lah. Z ni untuk majzum. Fi'il mudhari' majzum, pelaku engkau. Okey. Kata tugas ya teacher. Lam tu betul. Lam tu kata tugas. Am tu huruf ataf. Okey, kita teruskan. Khatamallahu ala qulubihim. Siapa nak cuba ni? Saya cuba teacher. Okey, silakan. Khatamah. Ni FD saja, tak pelaku dia tersembunyi, maknanya tak nampak. Jadi kita terus tahu dia adalah ia telah mengunci oleh ia. Betul. Allah. Okey, dia baris dhammah, lepas tu bawah tulis FL menunjukkan fa'il. Jadi kita tambah apa kalau fa'il? Oleh. Yes, oleh Allah. Ini telah mengunci oleh ia. Yes. Jadi kalau kita dah faham yang maksud dia ni pelaku tu adalah Allah, kita boleh kemudianlah, bukan hari ni, maksudnya saya akan datang nanti kita nampak ni, kita tahu oh Allah yang telah mengunci. Allah telah mengunci. Lepas tu kita teruskan ala ke atas qulubihim, qulubi. rasa nama. Qulubi adalah hati-hati. Tak payah tambah adalah. Ke atas hati-hati. terus Him mereka kena tambah bagi mereka. betul. Wa Dan ala ke atas sam'ihim. Sam'i pendengaran. Him maf'ulun bih. Ini adalah
apa disebut tu ya? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bagi mereka. Betul. Pendengaran bagi mereka. Ya. Wa Wa dan ala ke atas absarihim. absari penglihatan. Okey, ni jamak Him taksir. Jadi kita gandakan. penglihatan. Itu Yes. tadi. Him bagi mereka. Risyawah. Ni mubtada muakhar. Tadak muakhar, jadi kita tambah Adalah. terdapat. 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 Ni satu Risyawah. mufrad. Jadi suatu Suatu. tutupan. Oh, tutupan. Penutup. Satu penutup. Tutupan. Okey. Penutup dia dah perkataan lain sikit. Tutupan. Tutupan. Okey. Wa dan la bagi Ya. hum mereka. Azab, siksaan-siksaan. Ini sama juga mubtada muakhar. Kena letak terdapat Terdapat. suatu siksaan. Ya. Kalau kita tak nak letak suatu pun tak apa yang ni. Maksudnya bolehlah. Terdapat siksaan. Sebab dia adalah, dia jamak ke tu? Sebab Azab tak. dia mufrad jugalah. Dan bagi mereka macam perkataan ni biasa kita berguna pun siksaan. Kita tak kata satu siksaan ke apa ke. Jadi dan bagi mereka terdapat ada ataupun ada siksaan. Ni sifat Azim, pedih. Yang dahsyat. Yang dahsyat. Azim ni pun kalau kita tengok konteks. Kalau kita cerita Allah Al-Azim, maknanya Allah yang agung, Allah yang besar, Allah Maha Besar. Tapi kalau azim ni macam ni siksaan, dia jadi besar tu jadi dahsyat lah kan. Dalam bahasa kita. Bahasa linggo orang sekarang, bapak besar. Macam tu lah. Cakap perkataan bapak pula. Allahu Akbar. Okey, jadi saya ulangkan. Saya ulangi. Telah mengunci oleh Allah ke atas hati-hati bagi mereka dan ke atas pendengaran bagi mereka dan ke atas penglihatan bagi mereka terdapat satu tutupan. Kalau kita kan tak pasti kita nak letak suatu ke apa, tak apa, kita boleh do without ni. At this stage kalau kita tak tahu, kita boleh je do without perkataan suatu ataupun satu. Ni maksud dia sampai juga, maksud dia sama. Terdapat tutupan dan bagi mereka siksaan, ada siksaan ataupun terdapat siksaan yang dahsyat. Ni cerita pasal orang yang Allah dah doom lah. Kiranya dia dah seal. Ni ciri-ciri dia. Kau ancam ke, kau tak ancam ke? Bagi peringatan memang dah tak jalan. Jadi mengancam atau tidak, Allah dah seal dah hati mereka. Allah telah mengunci hati di atas hati mereka. Dia bukan hati tu lagi, di atas tu. Lepas tu pada pendengaran mereka dan juga di atas penglihatan-penglihatan mereka ada tutupan. Jadi bagi mereka walaupun keyword dia engkar kan. Dia engkar yang degil tu. Engkar dia ada macam-macam jenis. Ada disebutkan dalam Quran tu ada 4. Ada sebab sombong, ada sebab apa, ada sebab degil. Banyaklah contoh-contoh dari Quran. Ada sebab kebodohan, sebab malas nak fikir. Tu pun ada juga. Itu jahil, dipanggil engkar apa tu? Lupa pula nama dia. Juhud. Engkar juhud. Sebab malas nak fikir, ikut je. Lebih senang mengikut. Engkar juga tu satu bentuk engkar. Baik, kita terus pergi pada ayat 8. If there is no question, kita move on je, kita terjemahkan. Siapa lain nak cuba ayat 8 ni pula? Buat satu-satu. Maknanya kita boleh buat satu perkataan ni sebab ada 2 ni. Ni satu berdasarkan warna. Kita cubalah.
Ada siapa nak cuba? Siapa? Kak Zawia nak cuba? Teacher. Ya, Okey, yang mana tu teacher? ayat 8. Sekejap, nak alihkan sikit gambar teacher ni. Okey, ayat 8 ya. Okey. Dan daripada manusia, Ya. okey, jap ya, nanti. Nampak tak? Kalau tak nampak saya besarkan. Okey. Mubtada muakhar. Jadi macam ni tadi. Orang siapa? Sesiapa? Kita tambah Terdapat. Ya, ataupun betul. ada. Yes, boleh. Ada. Terdapat Ada man man tu siapa? orang Orang. yang Orang yes, yang. orang yang yaqulu telah berkata, mereka berkata, ia berkata, ia berkata amanna. telah beriman oleh kami Santi. Terus kepada Allah dan kepada hari akhirat. Dan hari Kak okey, Zawia pada hari ni sifat tambah yang Yes. yang kemudian. yes, yang kemudian, yang akhir boleh juga. Dan Okay, tengok dan bawah ni. Ni hal. Kita dah sedangkan dalam yes, sedangkan tidaklah yes, mereka mukminina. dengan orang-orang yang beriman. Betul. Ni ada manusia jenis lain pula. Apa jenis manusia ni? Dan daripada manusia itu ada orang yang ia berkata telah beriman oleh kami. Jadi kalau kat sini kita perasanlah, kita dah boleh letak dah ni. Dia kata apa? Jadi ni satu ayat yang lain. Tapi kita boleh buat ini sebenarnya cakap ajuk. Ada orang yang dia berkata. Apa kata dia? Telah beriman oleh kami kepada Allah. Telah beriman oleh kami kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. Padahal, okey berhenti. Kat sini dah stop. Sedangkan, jadi kat sini kita nampak ini orang yang kata beriman tu, dia kata. Tapi yang selepas tu, wamahum bimukminin. Kita nampak the change of direction daripada hal ni. Waw ni, waw hal. Padahal, tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Macam tu. Perasan tak tu? Tapi kita boleh perasan benda tu bila kita dah kita slowly lah, we take our time bila kita terjemah tu kan. Dan daripada manusia itu ada orang yang ia berkata. Apa katanya? Ni dah jumlah fi'liyah yang baru. Telah beriman oleh kami kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. Padahal ni hal. Jadi tidaklah, sedangkan tidak mereka dengan orang-orang yang beriman pun boleh juga. Maknanya mereka sebenarnya tidak beriman. Kata je di bibir sahaja. Apa ucapan di bibir mereka? Ini dia. Okey, kita teruskan ayat 9. Masya Allah, kelas ni. Boleh ke saya laju sangat ke? Kita ada lagi 5 minit lebih kurang. Siapa nak cuba? Yuqadi'un Allah. Kata kerjanya diberi. Tinggal kita tukar je fi'il dia. Siapa? Kita dah buat latihan ni. So, patutnya boleh. Siapa tu? Kak Nah? Kak Noraini. Kak Noraini. Okey, silakan. Yukhadi'un Allah. Mereka hendak menipu Allah. Okey, ada baris fathah. Maf'ulun bih. Jadi kita tambah. Kalau ada ni kita tambah apa? Lepas tu dia pula kita nampak dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih kan objek. Kalau objek kita tambah akan. Akan Allah. Mereka hendak menipu akan Allah. Okey, teruskan Kak Noraini. Dan allazina. Dan orang-orang yang beriman. Tengok kat sini fi'il madhi mereka. Jadi kita kalau fi'il madhi je kita tambah apa? Telah. Dan telah. Bukan yang telah. Jangan yang telah, ni fi'il. Telah beriman oleh siapa? Beriman oleh mereka. Dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Okey.
Sekali lagi mereka hendak menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Okey, wa ni waw hal. Jadi kalau waw hal terjemahannya waw hal, sama macam tadi atas ni, waw hal. Kita tak terjemahkan dan, tapi kita terjemahkan kalau hal, walhal. Perkataan walhal tu pun boleh kita guna. Walhal, boleh juga cakap macam tu. Padahal, ataupun sedangkan. Kita boleh kata sedangkan. Sedangkan ma nafiah. Tidaklah. Tidak. Yakhda'una. Menipu. Siapa menipu? Mereka menipu. Betul. Mereka menipu. Illa. Kecuali. Lepas tu anfusa. Anfusahum. Dia MFB. Maf'ulun bih. Kita tambah. Ada fathah selepas fi'il tu. Kita tambah isim fathah, isim baris fathah selepas fi'il. Kita tambah, dia maf'ulun bih, kita tambah akan. Anfus ni maksud dia apa? Sedangkan mereka. Anfusa, diri-diri. Akan diri-diri. Home. Mereka. Bagi mereka. Ada tambahan. Sebab apa nak tambah tu? Sebab maf'ulun bih. Ni nanti dia persediaan kita lah masuk modul 2. Kita kena terjemah macam dengan kaedah nahu yang kita dah pelajari, insyaAllah. Wa. Dan. Ni dan. Ma. Dan sedang mereka tidak sedar. Mana ma? Ma apa maksud ma? Nafiah. Manafi. Manafi apa terjemahan dia? Tadi kat sini ma. Ni kat sini ni ma. Apa terjemahan ma? Ni ma terjemahan ma tadi apa? Tidak apa? Tidak. Yes, tidak. Dan tidak. Yash'uruna. Tidak menipu. Ni dah bagi dah jawapan dia. Tidak. Apa dia? Yash'uruna. Tidak menipu. Mereka apa? Dah bagi dah jawapan dia dekat skrin. Kalau tak tengok skrin tak nampak saya tengah tunjuk-tunjuk ni. Tidak. Tengok skrin tak? Mereka tidak sedar. Kita kena ikut ayat tu. Kita tak ikut kita punya faham terus. Kita kena tengok dulu ayatnya. Okey, wa. Yes. Sedar. Ma. Tidak. Yash'uruna. Mereka sedar. Ya, macam itulah. Sepatutnya kita tengok je. Kita ikut je susunan ayat tu. Kita tak payah tukar-tukar dulu. Kita belum belajar tukar-tukar. Tukar-tukar tu kita akan belajar modul 3 nanti. InsyaAllah. Ataupun modul 4. Modul 2 pun dah ada. Tapi modul 1 ni kita ikut je sebiji-sebiji. Macam tu ayat tu dulu, kita buat yang tu dulu. Walaupun macam keadaan ni sekarang kita macam rasa tengah terbalik je, buat susah je. Kita ingat balik. Allah kata Quran ni, tidaklah Allah nak turunkan Quran ni nak buat kita susah. Lepas tu Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi kita kena tawadukkan diri kita ni sikit. Kita rendahkan hati kita supaya nak belajar apa yang Allah. Macam mana Allah susun macam tu kita nak belajar. Bukan kita nak ambil yang kita dah tahu ataupun yang kita maksud saya tu macam kita nak buat benda baru. Tak. Tapi kita nak ikut sebiji-sebiji. Kita kalau boleh nak betul-betul tengok ni. Kenapa kita terjemah macam ni? Sebab dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mana tanda dia? Sebab kita dah belajar tu kan. Nahu. Ikut nahu yang bahasa Arab tu. Bukan kita nak sesuaikan dengan nahu bahasa Inggeris. Bukan kita nak sesuaikan dengan nahu bahasa Melayu. Tapi kita belajar dulu nahu bahasa Arab ni. Lepas tu bila kita dah faham duduk perkara tu baru kita boleh mafhumkan dia. Tapi buat mula-mula sebab kita belajar ni ikut. Kalau Allah tulis dan dulu, dan lah. Kita tak payahlah tukar dulu. Maksudnya macam tu. Kita nak buat. Dia ada sebab semua tu.
Tapi kita baru sikit-sikit kan. Macam bahasa Inggeris juga kalau kita tengok, kita kenapa tak cakap baju biru tu kita kata shirt blue. Kita kata blue shirt. Kenapa? Sebab undang-undang bahasa Inggeris tu macam tu. Kalau sekarang kita tengah baca bahasa Arab dan bahasa Arab Quran pula, Allah yang tulis macam tu. Jadi Allah bukan Allah tulis, maksudnya Allah turunkan ayat tu begitu. Jadi kita ikut. Kita ikut dulu ya. Okey. Ya, saya teacher. Sama. Ni bukannya target, bukan cakap Kak Noraini je. Maknanya semua kita ni. Kadang-kadang saya faham sebab saya dulu pun masa mula belajar rasa macam cemuh juga pasal apa. Betul lagi kan kena tukar. Alah macam ni kita nak letak oleh kat belakang pula kenapa. Jadi pening sebab kita tak bercakap macam ni. Tapi kita ingat balik. Ini bahasa Quran. Bahasa yang Allah pilih untuk menyampaikan kalam dia. Nak menyampaikan undang-undang dia. Nak menyampaikan peringatan dan juga motivation daripada Allah. Jadi kita kena sabarlah. Tak apa. Kita buat je dulu. Kita kenapa dia macam tu. Dan orang-orang yang terdahulu daripada kita pun dah buat benda yang sama juga. Maknanya mereka pun belajar supaya faham apa yang Allah kata ke kita. Lepas tu barulah kita nampak macam dalam bahasa kita ni, macam mana kita nak lebih jelas lagi. Tapi sebenarnya lah, saya tanya jujur lah, cuba jawab kat saya. Bila kita buat terjemahan ni kan, kita lebih faham ke tak ayat ni? Kita boleh faham tak ayat ni? Lebih faham Ustazah. Boleh faham kan? Maksudnya kalau kita betul-betul kita baca sekali lagi kita faham. Kita faham. Dan lebih direct. Betul ke tak betul? Betul. Kalau saya dakwaan saya je kan, saya mesti kena betulkan tu. Tapi sebab saya setiap kali saya pun asal daripada yang tak tahu. Maknanya bukannya saya ni tiba-tiba saya belajar bahasa Arab kat tempat lain ke. Maksudnya saya bukan bergaul dengan orang Arab. Tapi saya sama je. Asal tu semua sama je. Saya tak tahu. Saya pun tahu bahasa Inggeris dulu. Lepas bahasa Melayu saya tahu bahasa Inggeris dulu. Saya pun baru juga kiranya belajar. Tapi bila kita belajar terus daripada Quran ni pengalaman saya dan ramai lagi orang lain yang belajar bahasa Arab Quran. Jadi memang rasa bahasa Arab Quran ni lebih mudah untuk kita. Kita nak absorb, kita nak belajar, kita nak faham. Antara perkara yang saya sebut masa awal lagi dulu kan, Quran ni dia tak berubah. Lepas tu perkataan dia berulang-ulang. Kemudian kita selalu baca, kita familiar sangat dengan Quran ni. Lepas tu dia kalam Tuhan kita. Tentulah Allah tak nak menyusahkan kita, tu satu. Dan Allah kata mudah. Jadi janji kita dijanjikan dengan macam-macam. Janji Allah tu benar kan? Allah kata dia mudah, dia ulang. Belajar bahasa Arab komunikasi saya rasa lagi susah. Sebab saya dah cuba. Saya tak tahu orang lain. Tapi kalau nak cakap, setakat nak pergi pasar ke, nak apa berkomunikasi tu dan tak ada keperluan pun. Lepas tu bahasa tu berubah-ubah. Kan bercakap dengan orang Arab Syria lain, Arab Egypt lain, Arab Jordan lain, Arab Melayu tu lain. Jadi Arab yang campur Inggeris tu lain juga. Alah peningnya. Baik kita belajar yang ni tak berubah. Ini sama aja. 30 juzuk lah sampai hari kiamat. Kalau surah Baqarah ni susunan dia macam itulah. Kalau kita nak hafal pun itulah juga. Kalau kita nak belajar faham, yang itulah juga. Tapi layers dia tu, layer upon layer. Allah kata. Dia nak bagi pun, tapi Allah tak bagi kita sekaligus. Seperti mana pada Nabi SAW dulu Allah turunkan Quran ni pun berperingkat-peringkat. 23 tahun. Kita baru 20 hari. Itu pun 1 jam aja. 1 jam sehari. Jadi kita give ourselves some credit. Apa yang kita dah buat ni, Masya Allah. Sebenarnya benda ni boleh dijayakan. Macam kita tengok. Daripada kita masuk tu kita tak tahu. Berapa banyak yang kita dah tahu. Macam mana kita boleh buat. Kita jadi rasa macam Masya Allah. Banyak sebenarnya Allah kurniakan pada kita setakat ni. Betul ke tak? Setuju? Setuju.
Banyak pula saya boleh hari ni. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf lah. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau saya ni cakap terlebih. Kadang-kadang mungkin dalam bergurau pun lebih ke. Saya minta maaf. Ya. Semoga kalau yang mana pendapat saya tu tolaklah tepi jauh-jauh. Tak apa. Tak payah terima kalau itu pendapat saya. Tapi kalau itu adalah daripada kitabullah ni, janganlah kita fikirlah dulu sebelum kita menolak ataupun kita maknanya kita kalau boleh kita ambil lah pelajaran. Ni je lah. Kalau yang mana saya cakap tu salah saya tu memang daripada saya lah, kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf. Ya, kita pun tak tahu mungkin kita jumpa lagi ke tidak. Inikah Ramadan kita yang terakhir. Jadi untuk hari ni kelas ni kita stop dululah sampai ayat 9 ni. Macam mana Kak Zawiyah, boleh? Ya, boleh. Jadi Boleh, untuk esok mungkin kita tak dapat pun target kita sampai muka surat 5. Tapi saya rasa kita mungkin tak mampulah, besok kita boleh sampai 16. Tapi syaratnya cubalah sahabat-sahabat semua, saya mohon cubalah juga ya, cuba dulu. Jadi besok tu kita dapat pederas sikit. Maksudnya kita pederas tu macam mana? Seorang ambil 13, seorang ambil 15, seorang ambil 14. Jadi kita sambil tu kita dengar. Dalam pada tu kita dah buat. Jadi yang mana lompong-lompong, yang mana salah, kita tanyakan dalam kelas. Bagi saya macam itulah cara dia. Nanti insya-Allah selepas daripada, boleh saya tutup sharing dulu ya. Okey, selepas daripada kita habis kursus ni, maknanya kelas intensif ni kita akan sampai esok lah kan. Jadi esok tu kita harap kita dapatlah habis sampai ayat 16. Selepas daripada tu, sebelum kita melangkah ke modul 2, kita memang kena buat untuk modul 2 tu prerequisite-nya ataupun kelayakan dia tu. Untuk kita masuk modul 2 ialah kita mesti boleh terjemah sekurang-kurangnya 15 muka surat. 15 muka surat, 10. Separuh daripada juzuk 1. Tapi kalau dapat setiap orang ni mesti saya semak ataupun ada beberapa orang rakan-rakan yang saya dah identify boleh tolong bantu menyemak ya, untuk menyemak terjemahan. Maksudnya nanti bila dijumpakan dengan macam tadi tu kita buat ayat tu, dia terus je terjemah. Allah dia begini-begini contohnya. Macam contoh ayat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, telah berkata oleh mereka. Kalau dia boleh macam tu, maknanya boleh terjemah semua satu page tu. You bagi ourselves masa lah, kita bagi masa kita latih, kemudian kita boleh terjemah. Bila kita boleh terjemah tu baru masuk modul 2 nanti lebih banyak lah pelajaran dia tu, maksudnya lebih mantap lah, lebih faham lah kita pada ayat-ayat Allah ni, insya-Allah ta'ala. Dan saya percaya benda tu boleh dilakukan, boleh sampai. Baiklah, jadi kalau tak ada soalan? Teacher, bila test tu teacher? Test tu kita akan mungkin selepas raya lah. Ni kan semua nak sibuk nak raya, atau bagi siapa-siapa yang bersedia. Maknanya dia boleh buat satu juzuk tu, nanti saya bagikan masa slot. Mungkin tak semestinya waktu ni, waktu lain. Maksud kita kena kumpulkan lah siapa yang nak buat. Jadi kita akan bagi masa. Kalau ada orang dia nak space kan dia punya, maknanya nak pastekan dia punya terjemahan tu, semakkan terjemahan, dia boleh lah. Maknanya satu hari dia nak buat satu je muka surat atau setengah muka surat. Jadi kita akan assign lah nanti insya-Allah kepada beberapa orang yang dah boleh semak terjemahan secara online. Kalau yang dekat-dekat, contohnya ada yang Kak Puan Zawiyah lah salah seorang daripada kita punya tu yang boleh semak, insya-Allah. Jadi bolehlah kalau duduk dekat-dekat dengan Kak Zawiyah boleh jumpa Kak Zawiyah. Dia semak tu dia bukan baca, dia kena, maksudnya bukan baca jawapan tapi mesti macam tadi itulah bertalaki. Maknanya kena, kalau dengan saya memang saya tak buka kamera lah kalau online ni. Memang kena tengok skrin, macam cuba. Dia bukan test sangat.
Kalau tak tahu, okey, nanti daripada situ percentage dia kita kira dengan melalui masa. How long do you take to finish one page? Berapa lama yang diambil untuk setiap orang tu untuk menghabiskan, untuk menterjemah satu muka surat. Nah, kat situlah saya punya pada kemahiran tu. Ustazah nak tanya. Hmm. Katalah nanti bila kita try tu kan, pasal katalah tak lulus Tak lancar. Lah, tapi maknanya kita nekat nak juga join modul 2 tu. Kalau Boleh. kemudian peluang lagi untuk kita repeat. Boleh. Ya, betul. Boleh join. Boleh join kalau dah jadi kat situ tahu kat mana, ataupun sama ada kita buat pengukuhan pada semakan terjemahan. Nanti boleh diusahakanlah, akan dibagilah. Tak adalah pula kalau dah gagal tu terus tak boleh, tak ada. Nanti jawab soalan-soal selidik tu, daripada situ kita dapat maklumat tu, kita akan boleh buat lagi nada session lah, maknanya kelas apa yang perlukan apa. Kena jawab lah Ingatkan kawan lain yang menyertai program ni, mungkin dia orang tak masuk live tapi masuk secara rakaman, pun perlu jugalah mengisi soal selidik. Betul tak Kak Zawiyah? Betul. Mungkin Kak Zawiyah boleh sambung lagi cerita pasal tu. Ustazah ada memang keep track ke orang kata peserta yang konsisten? Yes. Siapa yang masuk daripada awal, maksudnya daripada awal sampai habis lah, dia konsisten je. Sama ada melalui rakaman ataupun live. Benda tu saya boleh dapat, macam maknanya kita boleh tahu juga kan Kak Zawiyah kan? Betul. Kita betul. boleh kita bukan nak kesan, kita nak detect macam mana, tapi maksudnya daripada terjemahan tu kita boleh tahu maksudnya okey, berapa banyak yang dia dapat, yang dia faham. Jadi kepada situ kita boleh tentukan okey, dia belum lagi ke, okey dia perlukan pengukuhan ke, macam itulah. Bukannya nak macam nak kena ke orang, tak, tapi maksudnya okey, how can we help you, macam tu. Kita dah kalau semua dah buat terjemahan tu semakan, okey kita dah tahu dah, okey orang ni maksudnya dia belum, macam mana kita nak bantu lagi, macam itulah sepatutnya. Okey, satu lagi Ustazah, maaf banyak soalan. Tak apa. Lepas tu ada plan ke untuk buat modul 1 ni diulang lagi lepas ni Modul untuk 1 peserta yang lain? maksudnya? Maknanya buat untuk second round pula lah, atau third Modul round. 1. Boleh dengan Itu modul boleh diusahakan, boleh difikirkan. InsyaAllah akan ada. Maknanya benda tu ongoing juga. Yang nombor 1 tu satulah, yang nombor 2 tu teruskanlah kan. Macam tu kan? Betul ke? Ya. InsyaAllah ada. Baiklah. Macam mana Kak Zawiyah? Ya, baik. Terima kasih kepada teacher Aida atas kesabarannya membimbing, ya betul, nampak kesabaran tu tinggi. Ya, baik kita teacher pun nampaknya faham akan gejolak jiwa peserta ni. Ada risau akan ditolak ke, akan diterima lagi ke kalau tak dapat. Tidak begitu. Isi dulu borang Google itu, nanti lepas ini kita akan bincangkan bagaimana cara untuk membantu. Tak ada siapa pun yang akan ditolak, tetapi akan dibantu. Ya, itu yang dibincangkan dalam kumpulan admin. Baik, akan dikeluarkan nanti Google Form itu dan sila isi. Daripada situ kita boleh buat analisis apa yang perlu dilakukan selepas ini. Baik, terima kasih banyak-banyak teacher. Ada juga sikit tambahan dalam grup ini yang diam, tetapi sebenarnya tahap dah tinggi dah. Ya, tahap nak jadi facilitator sebenarnya. Ya, kerana dia nampaknya dah laju dah, tahap macam teacher juga, sikit-sikit bawah sikit pada teacher je. Ya, jadi itu nanti teacher dah kenal pasti dia siapa mereka, dan mereka tu insya-Allah akan membantu teacher untuk membimbing rakan-rakan yang belum capai. Baik, untuk itu saya tangguhkan dulu perjumpaan kita pada hari yang kedua terakhir ini. Esok kita berjumpa lagi. Moga-moga kita mendapat berkah daripada pertemuan kita ini. Baik, teacher silakan untuk membaca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, teacher. Sama-sama.